Kamu masih ragu dengan apa yakni daripada apa yang kami yakni Allah turunkan kepada hamba kami yakni Muhammad tentang Al-Quran ini, maka tolong bawa satu surah. Dan sifat satu surah ni umum. Kau nak surah panjang ke, nak surah pendek, hatta sependek-pendek surah. Dan kalau kamu rasa kamu tak mampu, panggil yang kamu anggap hebat, sila buat. Maka kamu tak akan mampu. Kalau sekalipun kamu benar, kamu tak boleh buat. Kerana ia adalah kalam Allah. Sastrawan Arab di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila turun Al-Quran, kabur. Kerana bentuknya bukan bentuk syair. Dan bentuknya bukan bentuk sastra, tapi dia adalah daripada kalamullah yang luar biasa. Betapa hebatnya kalamullah ini, bila kita lihat, dia membawa penenang, petunjuk dan penunjuk kepada kehidupan manusia. Hudal lil muttaqin, hudal lin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menyebut, inna hazal Quran yahdi lillati hiya aqwa. Dengan sebab itu, kalau saya nak sebut panjang kesahan pandangan tokoh-tokoh ulama terkemuka zaman dahulu tentang Quran. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani yang menyatakan, wahai kaumku, berlaku baiklah kamu kepada Al-Quran dengan beramal dengannya, bukan untuk berdebat. Al-Quranul Karim yang kita interaksi dengannya ini bukan sekadar imani, bukan sekadar yakini, tapi baca, tapi faham, tapi tafsir, faham tafsir, tapi tadabbur, seterusnya penhayatan. Seterusnya kita boleh untuk melahirkan rasa khasyatullah, takut kepada Allah. Ini kitab suci ini. Berkata Imam Muslim rahimahullah, Al-Quran adalah obat segala penyakit kecuali maut. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Satu orang ketua kaum dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari disengat oleh binatang berbisa. Kaum itu tanya siapa boleh berubat. Di kalangan kaum mereka seorang pun tak. Dikatakan mereka bukan Islam. Akhirnya mereka minta bantuan sahabat yang berada berhampiran mereka tepi kapung, yang nak suruh mereka jadi tetamu, tapi mereka enggan, takut habis duit. Jadi sahabat ni tak jadi tetamu, masak sendiri. Sahabat jawab, kalau mu nak suruh kami berubat, boleh, tapi dengan syarat. Kalau kami sembuh, kamu kena upah lah. Asalnya tak nak apa pun, tapi dah kaum tu macam tak berapa faham sangat. Dia kata boleh lah, sebab ketua utamanya sakit berat, menuju ke arah mati. Sahabat ni pergi tengok kepadanya dengan kekuatan imannya. Dia baca Fatihah je, sembuh, sihat, boleh bangun. Allah bayar cash. Cerita ini cerita sahih dalam Sahih Bukhari. Menggambarkan kepada kita kenapa ini berlaku. Pertama, kekuatan iman para sahabat. Kerana keyakinan dia. Kerana mereka yakin betul-betul inilah Al-Quranul Karim. Seterusnya, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut tentang Quran ni banyak. Yang menjadi dustur atau perlembagaan hidup, yang menjadi sebahagian manhaj ataupun minhaj. Manhaj dasar, minhaj perjalanan kehidupan, cara. Semuanya diungkapkan oleh para ulama. Jadi bila kita sebut tentang Quran ni banyak,
Dia sebagai makdubatullah fil ard. Apa makna makdubah? Hidangan Allah di muka bumi. Kita dapat hidangan seorang raja, kita rasa berbaloi puas hati. Bayangkan ini hidangan raja, segala raja-raja, Malikul Muluk, Allah. Itulah Al-Quran. Persoalannya tuan-tuan, cerita seperti ini berlaku hampir sepanjang masa. Cuma gelombangnya besar atau kecil, amarahnya kuat atau tidak. Membaca dan menelusuri sejarah bakal Quran ni lama, tuan-tuan. Ada orang menisbahkan bermula daripada zaman Saidina Osman. Tetapi itu berdasarkan maslahah. Kerana masing-masing menulis berdasarkan kemampuan. Jadi dalam keadaan di situ dibimbangi kok-kok bacaan teramat berbeza. Bukan dari sudut qiraat. Dengan inisiatif zaman Sayyidina Osman ibn Affan, dia panggil tokoh-tokoh utama yang berwibawa. Zaid sebagai contoh. Dipanggil seperti Ubay bin Ka'ab dan tokoh-tokoh sahabat. Lalu mereka semua telah berhimpun dan menulis beberapa lembaran naskah Al-Quran. Kemudian dihantar ke negeri-negeri utama seperti Mesir, Syam, Iraq, Mekah dan dikekalkan di kota suci Madinah. Dan diperintahkan segala salinan sebelum daripada itu dibakar. Yang ini untuk menjaga dan telah diijma'kan oleh para ulama Islam, bahkan sahabat, akan kebenaran tindakan Sayyidina Osman itu memang betul. Itu tak apalah hak lain. Kedua, apabila berlaku kerosakan yang memungkinkan ketidakcukupan, maka ketika itu Al-Quran seperti kena banjir dan seumpamanya. Maka dia adalah jenah cara bakar, tapi penuh dengan adab dan penuh dengan rasa keimanan kepada Quran, penghormatan. Alhamdulillah, majlis agama atau pejabat agama dia ada buat perkara ni. Saya pun tengok banyak kali demonstrasi berkenaan seperti ini. Ini tak apa. Tetapi bila baca semangat seperti nak buat macam ini bermula pada zaman pemerintahan ataupun peperangan Salibiyin. Bila mana puncak itu, dan sebahagian daripada di Andalusia, apabila berlakunya sedikit terjemahan dan Quran ini cuba untuk diterjemah, dibimbangi oleh mereka, kok pengaruh Al-Quran ini tersebar. Lantas mereka membuat satu arahan yang pelik, suruh bakar Al-Quran. Sekitar pada awal tahun 2000 lebih, seorang padri di Florida telah buat satu kenyataan nak bakar Quran. Sehingga gegak gempita dunia. Dalam keadaan seperti itulah, akhirnya telah dinasihatkan untuk supaya menghalang tindakan tersebut. Alhamdulillah. Saya pernah bertanya seorang pendakwah yang hebat daripada Amerika, apa respon kamu? Dia datang dalam bentuk yang naratif baru. Dia kata kejadian tersebut menyebabkan Al-Quran terjemahan di Amerika ini sold out. Akhbar-akhbar utama, New York Times dan seumpamanya, yang biasa kalau kita nak masuk iklan 3 baris bayar berapa ribu dolar. Sebab dia menguasai dunia. Masa tu internet dah kuat lagi. Tak ada macam kita ni masa tu. Nak masuk 3 baris bayar berapa ribu dolar nak iklan.
sekadar petok Pak Ici 3 Ici je. Tapi dia telah membuat satu review, wawancara kepada tokoh-tokoh besar. Apa itu Quran? 2-3 helai penuh. Kesangnya tuan-tuan, ramai orang celik Al-Quran. Sampai sekarang kita tengok tokoh-tokoh yang hebat. Kalau tuan-tuan tengok, ada satu filem namanya The Fitnah. Maksudnya fitnah. Seperti yang dilakukan oleh sekelompok manusia yang menganggap bahawa Quran ini membawa fitnah. Salah seorangnya akhirnya melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan buat haji. Walaupun kita tengok macam itu, kita tak nak peristiwa seperti ini berlaku, tuan-tuan. Jadi apa tindakan kita yang sepatutnya? Seluruh umat Islam, negara Islam, bukan sekadar bercakap, bukan sekadar bagi tahu merasa duka cita, betul. Sekurang-kurangnya kita panggil duta dia. Tanya kenapa ni berlaku. Sekurang-kurangnya tunjuk rasa hati tak puas hati. Hantar surat bangkang. Sekurang-kurangnya, ini agama kita. Ini Islam. Apa salahnya atas surat? Sebagai tanda kita kasih kepada Al-Quranul Karim. Dan kalau boleh kita buat, kita mula dekatkan diri kita dengan Quran. Kita baca Quran. Kita buat hari Al-Quran. Bukan sekadar bulan Al-Quran, hari Al-Quran sebagai raddu fi'lin. Sebagai responsibility di atas, respon balik. Di atas apa yang mereka kata tentang Al-Quran. Al-Quran, tuan-tuan, penuh dengan kelebihan dan keluar biasa. Manusia bersama Quran tak akan sesak selama-lamanya. Manusia bersama Al-Quran, dia akan tenang selama-lamanya. Manusia yang sentiasa pandu pada Al-Quran, mereka boleh bertaubat kepada Allah. Sejarah membuktikan banyak. Sebab itu bila bincang tajuk seperti ini, memang kita sedikit kaku. Memang kita sedikit rasa tidak seronok. Tetapi itulah Al-Quran yang cuba diinjak-injak. Saya bimbang Al-Quran hanya dibaca. Al-Quran hanya dilagu. Al-Quran hanya ditajwid. Al-Quran hanya dikhatkan atau ditulis dengan tulisan yang cantik. Al-Quran diperhiasankan. Tapi kita bimbang Al-Quran tidak sebagaimana yang disebut dalam hadis akhir zaman. Dikatakan pada satu masa Al-Quran ini akan naik ke langit. Bila mana dia naik ke langit, maka esok pagi kalau kita tengok tulisan mushaf kosong. Bukan mushaf kita semua. Al-Quran naik di waktu malam menghadap Tuhan. Tuhan berkata, kenapa? Maka Al-Quran menjawab, utla wala yu'malu bi, utla wala yu'malu bi. Aku dibaca tapi aku tidak diamalkan. Ini sukarnya, tuan-tuan. Mari dan tengok balik Al-Quranul Karim, insaf balik, belajar balik. Sebagaimana salafus salih, ulama zaman dahulu Al-Quran sentiasa menjadi keutamaan mereka. Imam Syafi'i kita lahir pada tahun 150 Hijrah.
meninggal pada tahun 204 Hijrah. Umur tak lama, 54 tahun. Imam Syafi'i ini antara ulama yang terkenal dengan cerdas. Dari segi hafazan, dia memang A triple lah, ingat betul. Dia hafaz Al-Quran. Ulama lain pun hafaz, tapi dia ni dalam, dia panggil hiddatuz zakat, orang cerdik dengan kuat ingatan. Imam Syafi'i ini antara orang luar biasa. Kitab Imam Malik sebelum dia belajar, dia hafal dah. Yang merangkumi 1700 hadis. Sama ada hadis mausul atau hadis mursal. Hebat. Imam Syafi'i kita. Imam Syafi'i ini setiap hari boleh khatam sekali Quran. Macam mana dia punya rapat dengan Quran. Ramadan Al-Mubarak dia khatam 2 kali sehari. Saya sebut dalam buku ni, ada yang khatam 3 kali sehari. Ada yang 4 hari sekali. Ada yang 5 kali sehari. Dan banyak dalam buku ni yang dinukilkan daripada Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ada orang bersungguh dengan Quran ini. Ada baru ni siap di Mesir. Seorang anak yang tak berapa sihat, cacat sikit. Dia baca Quran waktu malam, dia boleh khatam Quran. Dia tak baca lah macam kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lah macam tu. Macam tu mungkin 4 hari setengah baru khatam. Dia baca laju lah. Dia baca laju. Ada tuan-tuan. Ini Al-Quranul Karim. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dikatakan, dia baca Quran, bukan dia menangis. Orang dengar pun orang menangis. Sini saya dok fikir macam mana suara dia. Saya dengar suara Tok Iman tadi, Masya Allah. Jazakallahu khairul jazak. Tapi suara Imam Syafi'i ni, orang dengar pun orang boleh menangis. Dia bukan sekadar baka, tapi wa'abkan nas, menyebabkan manusia lain menangis. Itulah hebatnya Imam Syafi'i. Jadinya tuan-tuan, berkenaan dengan Quran ini, jangan kita pandang enteng. Kita bukan disuruh mengamuk tak tentu pasal, tak. Tapi kita memberi satu signal yang baik. Satu signal yang baik, satu mesej yang baik. Kita tak nak Islamfobia. Kita tak nak ekstremis agama. Kita tidak nak dalam keadaan kita jaga agama kita, jaga agama mereka, tiba-tiba mereka menyahkan agama kita. Islam tak ajar macam itu. Sebab itu kata Pak Hamka, jika sekiranya saat kamu hidup, agama kamu dihina, dicerca, dan kamu tidak mampu buat apa-apa, maka sediakanlah kain kafan untuk kamu jauh lebih baik. Itu menunjukkan bahawa isu seperti ini perlu kita insafi. Saya bukan nak ajak tuan-tuan buat apa, tapi nak gambarkan kena kasih kepada Al-Quran. Tengok orang zaman dulu macam mana dia cinta kepada Al-Quran. Tengok orang zaman dulu macam mana dia belajar Al-Quran. Banyak kisah-kisah kalau kita baca, betapa cintanya mereka kepada Al-Quran dan sayangnya. Saya sebenarnya nak bercakap banyak sangat, kalau boleh 2 jam setengah. Tapi masa tak sempat. Saya mengakhiri dengan satu kisah yang saya baca, yang saya merasakan kisah ini sentiasa menghantui diri ini dan rasa takut. Kisah bagaimana seorang lelaki di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah sahabat Nabi.
Dia menghafaz beberapa ayat-ayat Al-Quran dan surah Al-Quran. Dia menjadi penulis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia antara sahabat yang mendapat kepercayaan Nabi ketika di kota suci Makkahul Mukarramah. Tapi sayang, 1000 kali sayang, dia telah digoda oleh puak-puak Quraisy Mekah yang kafir ketika itu dengan memberi offer duit yang amat banyak supaya keluar daripada agama Islam, bahkan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila dapat offer duit yang banyak, dia pun jadi serba salah. Akhirnya dia keluar Islam, dia murtad. Akhirnya dia menjadi musuh utama kepada Rasulullah. Kadang-kadang dia pergi dekat orang, dia kata, Muhammad tak tahu kala, tak tahu apa. Aku yang tulisnya. Dia tak tahu. Dia apa benda? Macam-macam. Rasulullah SAW tak tahan. Ini amat biadab. Bukan kepada Rasulullah, tapi Al-Quran. Akhirnya Nabi doa, Allahumma kfini syarrah. Ya Allah, cukupkanlah untukku bagimu akan kejahatannya. Doa ini amat berbisa daripada mulut Nabi. Dia tak lama, Allah tak bagi lama, mati. Bila dia mati, orang-orang kafir Quraisy pun sedih, tanam dia. Sudah tanam, esokkan hari lalu kot kubur dia, tengok mayat tu duduk atas kubur. Lalu mereka kata, kasar perbuatan Muhammad ni. Bahawa mati dia korek balik. Kemudian tanam lagi dalam, ada lagi atas. Tak jadi ni. Tanam lagi dalam, letak batu, tengok esok ada lagi atas. Lalu mereka kata, ni bukan perbuatan Muhammad, ini bala dah ni. Tuan-tuan, mayat dia itu dalam keadaan dikafankan, mari anjing, mari serigala, mari gagak, pergi cari-carikan bajunya, kain kafannya, sehingga tinggal telanjang. Mari gagak-gagak pergi cakau, mari anjing-anjing pergi cakau, mari serigala. Jadi mayat dia tu jadi macam berlubang sana. Anjing duduk jauh. Anjing sakit perut. Anjing sakit perut. Nak buang air besar, nak buang air kecil. Anjing pergi berlari. Betul-betul duduk atas muka dia tu, pergi kecing atas muka dia dengan buang najis. Tuan-tuan, apa makna? Hinanya. Menatang pun pandai menghina penghina Al-Quran dan penghina Rasulullah SAW. Siapa tahu tu? Kisah ini disebut dalam kitab Suwarun Man Ta'azza bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Dan kita doalah supaya Allah kasihkan kita dengan Quran, cintakan dengan Quran. Nak cerita lanjut tentang hafal Quran apa-apa, boleh baca dalam buku ni. Saya sebut sebahagian berkenaan dengan Al-Quranul Karim. Antara buku yang terbaik juga Ramadan, yang perlu kita buat homework sikit dekat nak puasa ni, hukum hakam. Seterusnya anak-anak kita nasihatkan baca Tinta Nasihat untuk Penuntut Ilmu. Banyak saya sarakkan dengan nasihat-nasihat ulama'. Begitu juga inilah doaku, jangan kita lupa selalu baca doa. Dan seterusnya masa peliharalah. Ini buku yang paling saya sayang, saya sebut. Kerana quality time dan time management perlu ada dalam hidup kita. Garis Masa Hayat Rasulullah. Ini buku yang terbaru kami. Nak kenal Rasulullah melalui masanya, melalui tempatnya, melalui kesahannya. Kita akan buat satu persatu. Sebagai contoh, kita ingat kepada Rasulullah SAW,
terakhir, salam terakhir. Ini kisah anak saya yang meninggal dunia akibat kanser tahun lepas. Bagaimana sebelum pada ni memang saya buat buku untuknya nasihat. Sampailah dia meninggal. Saya rasa sekadar itulah dulu dan saya minta maaf bahasa saya guna. Memang saya kurang sabar sikit hari ni. Kerana hati saya daripada 2 hari lepas rasa tak seronok sangat dengan peristiwa yang berlaku ini. Dan saya harap satu respon yang baik kepada kita, bahawa kita tak akan reda Quran kita dihina dengan sebegitu rupa oleh manusia sebangsa seperti ini dan sebiadab yang di luar norma kemanusiaan bahkan kebinatangan. Jadi sekadar itulah aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan kami juga nak hadiahkan satu naskah hadis yang kita buat dahulu untuk masjid ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.